Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Sebelum kita sambung siri bercakap dengan jin ni, aku nak korang subscribe ke channel aku sebagai sokongan kepada aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik di masa akan datang guys. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to the story. Langit di Batu 16 tu cukup cerah guys. Bah Lanjut dan Datuk TJ terus berjaga di pangkal pokok julutong. TJ terus mencampakkan dahan ranting dan kayu ke dalam unggun api di belakang pondok. Bahang dari unggun api tu menghilangkan rasa dingin yang TJ rasai. Sesekali terdengar bunyi dahan kayu berlaga sesama sendiri. Dirempuh angin malam, lalu melahirkan satu nada irama yang memanjang. Embun jantan mula menitik atas kepala TJ. Dah pagi, keluh Datuk TJ. Bah Lanjut angguk kepala. Matanya merenung tajam ke arah hutan tebal di sebalik kanan pondok. TJ terus mencampakkan kayu ke dalam unggun api yang marak tu. TJ rasa dah pukul 2 lebih pagi. Suara binatang buas terdengar sayup-sayup di kaki bukit. TJ tengok datuk dia tertidur dekat pangkal pokok jelutong. Bah Lanjut terus bergerak ke hulu ke hilir sambil pegang golok di pinggangnya. TJ tak pedulikan mereka. Tiba-tiba TJ terasa kelopak mata dia cukup berat. Lepas tu dia tak tahu apa yang berlaku. Bila TJ buka mata, dia tengok Bah Lanjut dah tidur dekat pangkal pokok jelutong dan datuk dia pula bertindak sebagai pengawal. Datuk TJ dan Bah Lanjut rasa cukup kecewa malam tu guys. Lembaga hitam yang dinantikan sepanjang malam tak muncul. Dia macam tahu kita tengah tunggu dia, kata Datuk TJ pada Bah Lanjut bila melihat cahaya matahari terbit di kaki langit. Dia takut agaknya, sahut Bah Lanjut. Boleh jadi juga, balas Datuk TJ. Bah Lanjut rasa kecewa. Dia minta diri untuk pulang ke rumahnya. TJ dengan datuk dia beredar menuju ke arah sebuah anak sungai. Mereka ambil air semayang dekat situ. Hari mula beransur cerah. Waktu Datuk TJ nak daki anak bukit ke pondok, dia terserempak dengan tapak kaki binatang sebesar tapak kaki gajah. Anehnya, tapak kaki tu menyerupai tapak kaki manusia, tapi ada 4 jari. Jari sebelah kanan berbentuk bulat macam anak lesung batu. Datuk TJ rasa tu mungkin ibu jari kaki lembaga hitam tu. Dia menandakan kesan tapak kaki binatang tu dengan sebatang pokok kecil yang dipatahkan 2. Sebelum beredar, Datuk TJ baca sesuatu dekat situ guys, supaya jangan hilang bila dicari. Datuk TJ bagi tahu TJ cuma tersenyum sambil angguk kepala 2-3 kali. Selepas menunaikan sembahyang subuh dan bersarapan pagi, TJ dengan datuk dia duduk di halaman pondok. Beberapa minit kemudian, Bah Lanjut datang. Wajahnya nampak ceria. Kita kena bertolak pergi ke sana, jalan kaki, kata Bah Lanjut. Susah tu, kata TJ. Tak susah, sebelum matahari condong sampailah kita ke sana, kata Bah Lanjut lagi. Datuk TJ termenung panjang. Dia berjalan 2-3 tapak keliling halaman pondok. Lepas tu dia berhenti betul-betul dekat depan kaki tangga pondok. Begini Tok Batin, Tok Batin pergi dulu, kami ikut kemudian. Nanti sesat susah. Tak apa, syarat utamanya bila Tok Batin sampai ke sana, tandakan kawasan tu dengan kain merah, kata Datuk TJ. Caranya? Tanya Bah Lanjut. Ikat kain merah pada buluh dan buluh tu dicacakkan atas tanah lapang. Baiklah, Bah Lanjut pun melangkah ke arah utara. Sebelum hilang dari pandangan, Bah Lanjut sempat melambaikan tangan ke arah TJ dengan datuk dia. Terlalu cepat Bah Lanjut berjalan. Nampak pokok-pokok je yang bergerak. Matahari bertambah tinggi, tetapi masih terasa sejuk lagi. Bibir TJ terketar-ketar. Datuk dia ambil 2-3 helai daun kayu muda, kemudian digosoknya ke tapak tangan beberapa kali. Bila kita bertolak ke kampung raja tu? Tanya TJ. Datuk dia tak menjawab. Dia terus menakuk-nakuk pangkal pokok jelutong dengan golok perak dia. Datuk dia suruh TJ cari ranting dan dahan kering. TJ pun pergilah mencari. Bila dah siap kumpulkan kayu-kayu tu semua, dia letakkan dekat bawah pokok. Bila kita nak pergi? Tanya TJ sekali lagi. Datuk dia renung tajam dekat arah TJ. Dia kerutkan mukanya. Itu urusan aku. Bila aku ajak kau ikut, kalau tak kau tunggu dekat sana, marah Datuk TJ. Datuk TJ terus duduk atas tunggul buruk. Matahari terus memancar. Bunyi burung bersahut-sahutan. TJ duduk termenung dekat bawah pondok. Tak berani TJ nak tengok muka datuk dia yang macam muka harimau tu. Datuk TJ berubah tempat. Dia duduk bersilir dekat bawah pokok jelutong pula. Kedua belah tangannya diletakkan di atas kepala lutut. Datuk TJ merenung ke arah hutan. Tiba-tiba TJ lihat ada beberapa ekor monyet melompat atas dahan sambil menjerit. Monyet-monyet tu terus melompat dari dahan ke dahan dengan cepat, seperti dikejar sesuatu guys. Dada TJ berdebar guys. Dari sebelah utara pondok keluar 2 ekor harimau belang besar. Salah seekor daripada harimau tu mempunyai kaki yang untut di sebelah kiri. Harimau tu menuju ke arah Datuk TJ yang tengah duduk mencangkung tu. Salah seekor daripada harimau tu memusingkan ekornya, mengusap dan menyapu wajah Datuk TJ dengan ekornya. Datuk TJ membiarkan harimau tu melakukan apa saja terhadap dirinya. Bila dah penat, harimau tu duduk dekat depan Datuk TJ. Kemudian harimau yang seekor lagi pula menerpa ke arah Datuk TJ dan menjilat wajah dia.
TJ tengok misai harimau yang keras tu berlaga dengan misai datuk dia yang lembut. Datuk TJ menepuk-nepuk pangkal leher harimau tu dengan lemah lembut. Harimau tu mengaum kecil. Datuk TJ peluk leher harimau tu dengan penuh rasa kasih sayang. "Kau rindukan aku?" kata Datuk TJ. Harimau tu menggerak-gerakkan ekornya, manakala harimau yang seekor lagi berguling-guling di atas tanah. "Aku dengan cucu aku selamat dekat sini. Pulanglah, nanti kau datang ke sini lagi." Selesai je Datuk TJ bercakap, dia terus bangun. Dua ekor harimau tu segera berdiri dekat sebelah kanan dengan kiri dia. "Pulanglah," kata Datuk TJ sambil menepuk-nepuk belakang harimau tu. Kedua ekor harimau tu mengaum dan berjalan masuk ke dalam hutan tebal. Datuk TJ suruh TJ masak nasi sebab datuk dia nak turun ke sungai untuk menangkap ikan. Datuk TJ terus tinggalkan TJ dekat pondok dan TJ terus menghidupkan api, membasuh beras dan memasak nasi. Sebaik saja air nasi di dalam periuk kering, datuk dia dah balik dari sungai bawa ikan dan ikan tu lalu dipanggang. Semuanya berjalan dengan lancar. Bila matahari dah berada betul-betul di atas kepala, TJ dengan datuk dia terus makan. Datuk dia berdiri di halaman melihat bayang dekat tanah. "Dah masuk waktu ni," kata Datuk TJ. Datuk TJ suruh TJ pergi ke sungai ambil air semayang. TJ terus pergi ke sungai. Selesai semayang, Datuk TJ terus duduk dekat pangkal pokok jelutong. Entah apa yang dia buat oleh datuk dia dekat situ, TJ sendiri pun tak tahu. "Bah lanjut dah sampai ke tempat yang dituju," kata Datuk TJ dekat TJ. Datuk TJ terus naik ke pondok, ambil pakaian dan barang-barang keperluan. Datuk TJ tutup kedua belah mata TJ dengan kain hitam. Dia suruh TJ berdiri dekat kaki tangga dan meluruskan kedua belah tangannya ke depan. Berderau TJ, dia sentuh badan harimau. TJ terasa lidah harimau menjilat-jilat kedua belah lengan dia. Datuk TJ pimpin TJ ke depan, lalu mendudukkan TJ atas badan harimau tu. "Engkau tunggang dia sendiri," kata Datuk TJ. "Aku naik belakang si untuk ni. Tapi jangan buka kain penutup mata. Kalau kau ingkar, kau tak akan dapat melihat dunia lagi," kata Datuk TJ. "Saya faham Tok," jawab TJ. "Faham je tak mau, mesti taat," tengking Datuk TJ. "Saya taat Tok," kata TJ. TJ terasa harimau yang dia tunggang tu bergerak perlahan-lahan, kemudian laju dan terus laju. TJ terasa kedua belah cuping telinga dia cukup sejuk kerana disentuh angin. TJ tak pasti sama ada harimau yang dia naik tu terbang atau berjalan di atas tanah. Dalam tengah berfikir tu, harimau yang TJ naik berhenti. Datuk dia pun buka kain yang balut kedua belah mata TJ. "Bagus, kau dah berani sekarang," kata Datuk TJ sambil menepuk belakang TJ 2-3 kali. "Kau dah berani," ulang Datuk TJ lagi sambil mengeluarkan betih dari uncangnya. Betih tu ditaburkan atas tanah lapang untuk bagi harimau peliharaannya makan. Lepas makan betih, harimau tu mengaum kecil sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Datuk TJ tepuk kepala harimau tu dan ia pun terus masuk ke dalam hutan tebal lalu hilang. "Dekat mana kita sekarang ni Tok?" "Kita ikut tepi hutan ni menuju ke arah matahari naik." Datuk TJ dan TJ pun melangkah meredah hutan. Sayup-sayup terdengar bunyi kokok ayam hutan diselang-seli dengan bunyi salakan anjing. TJ yakin diorang tak jauh dari perkampungan orang asli tu. Matahari bertambah condong. Kabus tebal mula hilang di sekitar kawasan hutan. Badan TJ bertambah sejuk. TJ dengan datuk dia terus meredah hutan. Dari jauh dah nampak asap berkepul dari puncak sebuah bukit kecil. "Berhenti," kata Datuk TJ. Diorang terdengar bunyi benda bergerak dekat sebelah kiri. TJ nampak pokok-pokok dekat situ bergerak guys. TJ dah rasa cemas. Tiba-tiba Bah Lanjut muncul dekat situ. "Cepatnya awak sampai," kata Bah Lanjut keheranan. "Kita belum pacak kain lagi," tambahnya sambil meraba dahi dia. Datuk TJ tak menjawab pertanyaan tu. Dia minta Bah Lanjut membawanya segera ke perkampungan orang asli di Kampung Raja. "Mari," ajak Bah Lanjut. Diorang lagi sekali menyusup di bawah akar dan pokok hutan. Akhirnya sampai ke sebuah kawasan perkampungan orang asli. Bah Lanjut bawa TJ dengan datuk dia ke sebuah rumah di tepi pokok meranti. Dia perkenalkan Datuk TJ pada penghuni rumah tu. Bah Lanjut minta tuan rumah tu sediakan sebuah tempat khas untuk TJ dengan datuk dia. Tempat tu mestilah bersih, tak boleh anjing masuk ke situ. Tuan punya rumah tu sanggup menyediakan apa yang diminta oleh Bah Lanjut. TJ dengan datuk dia ditempatkan di sebuah rumah kosong berhampiran dengan sebuah anak sungai. Suka Datuk TJ sebab senang dia nak ambil air semayang dan mandi. Lepas meletakkan barang-barang yang dibawa ke dalam rumah tu, TJ dengan datuk dia pergi semula ke rumah yang mula-mula diorang jumpa tu. Bah Lanjut dah tunggu dekat situ. Kemudian Bah Lanjut bawa TJ dengan datuk dia ke satu ruang di tengah rumah. Seorang gadis orang asli terbaring dekat situ. Cantik juga orangnya. Di hujung kaki dia ada beberapa naskah majalah filem. Di hujung kepalanya pula ada beberapa batang keladi dan pucuk ubi kayu. Bah Lanjut bagi tahu Datuk TJ nama gadis tu Kuntum. Menurut Bah Lanjut, dulu Kuntum tinggal di Jalan Parang, bersekolah dekat situ untuk sambung pelajaran ke sekolah menengah di Tapah. Tapi dia terpaksa pulang ke Kampung Raja untuk membantu orang tuanya bercucuk tanam. Hinggalah pada satu hari, Kuntum telah ditangkap oleh satu lembaga hitam semasa dia menanam padi di lereng bukit. 3 hari 3 malam Kuntum hilang.
Akhirnya orang jumpa Kuntum duduk menangis di pangkal pokok bertam. Bila bawa pulang ke rumah, Kuntum meraung-raung tak tentu arah. Dia terpaksa diikat. Dengan kepandaian Bah Lanjut, sakit Kuntum beransur baik. Anehnya pula, Kuntum tak dapat bergerak ke mana-mana waktu siang. Dia terbaring di ruangan khas. Bila malam, Kuntum akan sihat macam orang biasa. Dia boleh memasak, membaca dan menyanyi. Kadang-kadang turun ke tengah halaman menari dengan iringan bunyi suara buluh. Menjelang pagi, satu lembaga hitam akan datang lalu memangku Kuntum untuk dibawa ke dalam hutan. Bila fajar subuh bersinar di kaki langit, lembaga hitam tu akan pulangkan Kuntum semula. Disebabkan hari dah beransur gelap, Datuk TJ minta diri untuk pulang ke rumah yang disediakan untuk diorang. Dia berjanji akan datang ke rumah Kuntum selepas waktu isyak. Tapi dia tak dapat berikan kata putus sama ada dia boleh mengubati atau tidak penyakit yang dideritai oleh gadis orang asli tu. TJ tengok Datuk dia dah pakai baju dan seluar hitam. Kepalanya dililitkan dengan kain merah. Dia ikat uncang hitam dekat pinggang. Dia suruh TJ pakai baju Melayu putih dan seluar putih. Dia belitkan kain kuning di kepala TJ. Hati TJ berdebar guys. Bermacam usaha telah dilakukan. Pernah orang-orang di sini menyerang lembaga hitam tu, tetapi semua tak berjaya. Lembaga hitam tu lebih kuat dari kami. Beritahu Bah Lanjut pada Datuk TJ. Datuk TJ kelihatan resah guys. Jadi sekarang macam mana? Tanya Datuk TJ. Kedua orang tua Kuntum tak dapat berbuat apa-apa melainkan menyerahkan Kuntum pada lembaga hitam tu. Saya pun harap awak akan dapat menolong kami dalam hal ni, kata Bah Lanjut menyuarakan hasrat hatinya. Dia bagi tahu kepada kedua orang tua Kuntum bahawa dia akan siasat punca penyakit tu terlebih dahulu sebelum memberikan ubat. Selepas main isyak, Datuk TJ terus baring. Pusing kiri, pusing kanan. Akhirnya dia terlelap. Bila melihat Datuk dia terlelap, TJ pun merebahkan badan dengan harapan Datuk dia akan lupa janjinya dengan Bah Lanjut. TJ tahu dan faham kalau Datuk dia pergi ke situ, sejam 2 jam kerjanya tak akan selesai. Bangun, segah Datuk TJ. Dekat TJ. Kelang kabut TJ dia buatnya. Hasrat hati nak bertanya, tapi TJ takut Datuk dia naik angin pula. Jalan paling baik ialah patuh saja dengan apa yang diperintahnya. Bawa dama, kata Datuk TJ. TJ pun ambil dama dari beg yang terletak dekat dinding rumah. Kemudian TJ ikut Datuk dia turun. Sebaik saja kaki TJ pijak tanah, dia terasa seram sejuk guys. TJ nampak cahaya api dari arah rumah orang tua Kuntum. Datuk TJ terus melangkah sambil menarik tangan TJ. Datuk! Jerit TJ sekuat hati bila ternampak satu lembaga hitam berdiri dekat kiri dia. Datuk TJ pun menoleh ke arah lembaga tu. Cepat-cepat dia cari mancis api dalam poket seluarnya. Datuk TJ bakar kertas yang diambil dari dalam uncang hitam. Cahaya dari kertas yang dibakar tu menerangi kawasan di sekitar. TJ dapat melihat lembaga hitam tu dengan jelas. Tingginya lebih kurang tinggi dia dan seluruh badannya berbulu guys. Mukanya macam muka beruk. Datuk TJ menerkam ke arah lembaga hitam tu sambil buka silat harimau meniti batang. Lembaga hitam tu menepis setiap buah silat yang Datuk TJ lepaskan. TJ tengok lembaga hitam tu boleh bersilat mengikut rentak silat Datuk dia. Api yang membakar kertas tu terpadam. Datuk TJ terus bersilat guys. Suara lembaga hitam tu mengaung sambil patahkan pokok-pokok kecil di sekelilingnya. Disebabkan Datuk TJ tak dapat menahan serangan lembaga hitam tu, dia berundur hingga sampai ke kaki tangga. TJ terus naik ke rumah lalu membawa pelita minyak tanah ke muka pintu. Cahaya dari pelita minyak tanah tu dapat menolong TJ melihat gerak lembaga hitam tu bertarung dengan Datuk dia. Satu tendangan kencang yang membuatkan lembaga hitam tu terguling guys. Lembaga hitam tu menjerit sekuat hati. Serentak dengan tu beberapa lembaga hitam lain muncul. Semuanya mahu menyerbu ke arah Datuk TJ. Kali ni TJ tak biarkan Datuk dia berlawan sendirian. TJ kena bertindak. TJ ambil golok dekat rumah kemudian melompat ke tanah lalu membuka silat halilintar. TJ melompat ke kiri dan ke kanan sambil menikam bertubi-tubi. Salah satu lembaga hitam tu yang terkena tikaman TJ menjerit lalu masuk ke dalam hutan guys, dengan diikuti oleh lembaga hitam yang lain. Datuk TJ terduduk atas tanah, dadanya berombak-ombak menahan penat. Dengan tiba-tiba je TJ tengok Bah Lanjut muncul di depan TJ dengan Datuk dia. TJ bertanya dalam hati, adakah lembaga hitam tu ada hubungan dengan Bah Lanjut? Adakah lembaga hitam tu jelmaan dari Bah Lanjut? Semuanya bersarang dalam kepala TJ. Dengan cara berbisik, TJ ajukan pertanyaan tu pada Datuk dia. Tak sangka betul, Datuk TJ terus tampar muka TJ. Sakitnya bukan kepalang. Bah Lanjut terkejut melihat aksi Datuk dia tu, tapi dia tak berani bertanya kenapa Datuk TJ buat macam tu dekat TJ. Datuk TJ suruh Bah Lanjut tunggu kedatangannya di rumah orang tua Kuntum. Bah Lanjut akur dengan permintaan Datuk TJ tu. Bila Bah Lanjut dah agak jauh dari diorang, barulah TJ dengan Datuk dia mulakan perjalanan ke rumah orang tua Kuntum. Datuk TJ memilih jalan belakang. Ada dua sebab kenapa dia pilih jalan belakang. Pertama, dia mahu kedatangannya tak diketahui oleh Kuntum dan kedua orang tuanya. Kedua, dia nak kesan ke arah mana lembaga hitam tu masuk ke rumah Kuntum. Kenapa ikut belakang? Pintu depan kan ada?
suara Bah Lanjut nyaring dalam gelap. Dia muncul tiba-tiba dekat depan TJ dengan datuk dia. Lagi sekali hati TJ berdebar dan bermacam-macam sangka buruk terhadap Bah Lanjut timbul di hati TJ. Datuk TJ tak menjawab dan TJ ikut langkah Bah Lanjut. Kemudian naik ke rumah. Ayah Kuntum tersenyum menyambut kedatangan diorang. Sementara ibunya duduk mencangkung dekat dinding. Datuk TJ terus bercakap dengan kedua orang tua Kuntum. Dia buka uncang hitam dan keluarkan kain merah. Lalu dibakarnya bucu kain merah tu. Bila api itu mula nak marak, Datuk TJ padamkannya balik. Tiba-tiba je Kuntum bangun lalu menyepak tangan Datuk TJ. Dia bercakap sesuatu dengan Datuk TJ. Datuk TJ terus pukul tulang kering Kuntum dengan belakang tangan. Kuntum menjerit lalu rebah guys. Ayah Kuntum bangun sambil mengeluarkan parang nak tetak Datuk TJ. Perbuatannya tu segera ditahan oleh Bah Lanjut. Segera Bah Lanjut menerangkan padanya kenapa Datuk TJ berbuat demikian. Ayah Kuntum mengerti dan minta maaf pada Datuk TJ. Kuntum segera diangkat ke tempatnya dan dibaringkan di situ. Malam bertambah larut. Di luar rumah terdengar orang berjalan dan bunyi ranting patah kena pijak. Beberapa ekor kelawar liar berterbangan. Tiba-tiba TJ tercium bau wangi yang amat sangat guys. Mata dia terasa berat sekali. Kepala terasa sakit secara tiba-tiba. TJ nampak ayah dan ibu Kuntum tersungkur ke lantai. Begitu juga dengan Bah Lanjut. Tidak sampai 5 minit mereka semua tertidur. Bagi aku Dama. Datuk TJ minta dama dari TJ. TJ serahkan dama dekat datuk dia. Datuk TJ segera pecahkan dama tu dengan hati-hati. Separuh diberikan kepada TJ dan separuh lagi diambilnya. Datuk TJ suruh TJ letakkan dama tu ke hidung. Bila TJ cium dama tu, mata dia kembali segar. Kemudian Datuk TJ suruh TJ pura-pura tidur dan berdengkur. Datuk dia pun buat macam tu. TJ terasa rumah bergegar guys. Dia buka mata sikit tapi TJ terus berpura-pura berdengkur. Kuntum berlari ke tengah rumah. Dia menghulurkan tangannya pada lembaga hitam yang macam beruk tu di muka pintu. Lembaga hitam yang berwajah hodoh tu memeluk Kuntum. Hidungnya yang keras tu ditekan ke pipi Kuntum yang lembut sambil bersuara. Kuntum menjerit manja kerana terasa geli bila bulu lembaga hitam tu terkena kulitnya. Lembaga hitam tu terus dukung Kuntum ke tempat tidur. TJ dengan datuk dia menggolek-golekkan badan sambil berdengkur hingga sampai ke pintu ruang tempat Kuntum tidur. Lembaga hitam tu letak Kuntum ke atas lantai. Dia terus mencium Kuntum bertubi-tubi. Kuntum mengerang kepuasan. Datuk TJ tarik kaki TJ lalu membisikkan sesuatu ke telinga TJ. "Kau pergi sana, jangan tengok," ujar Datuk TJ. TJ mengesokkan badan ke arah lain. Tempat TJ segera diganti oleh datuk dia. Walaupun begitu, TJ masih dengar suara Kuntum yang sesekali mengerang bersama bunyi suara lembaga hitam tu guys. TJ terkejut bila lembaga hitam tu menjerit. TJ dah tak dapat berpura-pura tidur lagi. Dia buka mata. TJ nampak datuk dia berdiri dekat depan lembaga hitam tu. Kuntum terbaring di atas lantai, telanjang bulat guys. Matanya merenung atas atap. Datuk TJ suruh TJ meletakkan dama ke lubang hidung Bah Lanjut dan kedua orang tua Kuntum. Bila dama dicium, semuanya terbangun guys. Masing-masing terkejut melihat Datuk TJ tengah berhadapan dengan lembaga hitam tu. Bah Lanjut terus pasang lampu minyak tanah. Ruangan tu menjadi terang benderang. TJ nampak cukup jelas lembaga hitam tu sebenarnya ialah seekor monyet besar dan mempunyai sepasang mata yang cukup tajam. Datuk TJ terus mempertahankan diri dari serangan lembaga hitam tu. Bah Lanjut dan kedua orang tua Kuntum mula rapat ke arah lembaga hitam tu. Melihat keadaan yang cemas tu, lembaga hitam tu terus melompat 2-3 kali. Kemudian menghempaskan badannya ke dinding rumah. Dinding rumah tu pecah guys. Lembaga hitam tu jatuh ke tanah dan menjerit lalu melarikan diri dalam gelap. Tanpa membuang masa lagi, Datuk TJ terus pergi dekat Kuntum. Badan Kuntum dibalut dengan kain batik. Datuk TJ suruh Bah Lanjut carikan daun dedap. Bah Lanjut segera mencarinya. Datuk TJ merimbas daun tu ke tubuh Kuntum sebanyak 7 kali guys. Kuntum terkejut dan dia bagaikan tersedar dari mimpi lalu bertanya pada ibunya apa yang terjadi. Ibunya menceritakan peristiwa yang berlaku. Kuntum menangis. Datuk TJ ambil dama lalu diramasnya kuat-kuat. TJ nampak dari celah-celah jari datuk dia keluar asap. Dama yang sudah hancur tu digaulkan dengan daun dedap dalam satu bekas. Datuk TJ melumurkan semuanya ke tubuh Kuntum. Datuk TJ biarkan Kuntum berguling atas lantai. Kuntum kelihatan macam ikan kekeringan air. Dia terus lemah dan tidak berdaya guys. Tubuh Kuntum diseliputi asap dan asap tu membentuk satu lembaga yang menyerupai monyet besar berdiri sampai ke bumbung. Datuk TJ baca sesuatu lalu menghembuskan ke arah asap yang berbentuk lembaga tu guys. Asap tu berpecah sekejap dan bercantum semula membentuk macam bantal guling, melayang-layang di dalam rumah guys. Dengan tangkas Datuk TJ buka tapak tangan dan menghala ke arah asap berbentuk lembaga tu. Dia menghembus ke arah tapak tangannya. Asap berbentuk lembaga tu menuju ke arah pintu lalu keluar guys. Binatang sial tu dah meresapkan semangatnya ke dalam Kuntum.
kata Datuk TJ. Bah Lanjut terkejut. Datuk TJ suruh Bah Lanjut jaga Kuntum sampai siang. Datuk TJ dengan TJ balik ke rumah khas. Pagi esoknya, TJ dengan datuk dia terjumpa kesan dan tapak kaki seperti yang diorang jumpa dekat kampung Batu 16. Datuk TJ segera panggil Bah Lanjut. Mereka buat keputusan untuk mengesan tapak kaki tu ke arah mana lembaga tu lari. Sebelum pergi, TJ dengan datuk dia pergi tengok Kuntum dulu. TJ tengok Kuntum bertambah segar, tapi mukanya nampak pucat lagi. Setelah berbincang dengan Bah Lanjut lebih kurang 10 minit, diorang pun mula mengesan tapak kaki lembaga hitam tu guys. Disebabkan malam tadi tak hujan, kesan tapak kaki tu dapat dilihat dengan jelas. Diorang terus berjalan sambil memotong anak-anak pokok hutan sebagai tanda tempat tu sudah dilalui. 2-3 kali TJ berhenti sebab perjalanan tu terasa cukup jauh. Matahari yang tadi terang sudah beransur condong. Tempat yang diorang tuju tu masih belum sampai. Bila hari dah beransur gelap, kesan kaki tu dah dapat dikesan. Ia hilang betul-betul dekat depan sebuah gua guys. Datuk TJ ambil keputusan untuk pulang saja ke perkampungan orang asli. Bah Lanjut tak membantah dengan keputusan yang dibuat oleh Datuk TJ tu. Diorang meredah hutan untuk pulang guys. Diorang sampai di perkampungan orang asli ketika bulan dah menampakkan sinarnya. Malam tu, Datuk TJ tak dapat tidur lena. Dia selalu terjaga dan akan melompat ke halaman lalu berjalan sambil mengelilingi pondok. TJ biarkan je Datuk dia tu. Bila Datuk TJ selesai sembahyang subuh, dia bakar sehelai kain buruk yang baunya cukup wangi guys. Datuk TJ hanya membakar sebahagian saja dari kain buruk tu dan abunya dia isikan ke dalam buluh. Buluh tu Datuk TJ letakkan di hujung bendul pondok. Bila matahari mula naik di kaki langit, Bah Lanjut dah terpacak dekat halaman pondok. Dia bagi tahu Datuk TJ bahawa sepanjang malam tu anak buahnya berjaga dan lembaga hitam berbulu tebal tu tak datang mengacau anak dara di tempatnya guys. Bah Lanjut ucapkan ribuan terima kasih pada Datuk TJ. Dia yakin Datuk TJ telah melakukan sesuatu untuk keselamatan anak buahnya. Itu cara kebetulan je Tok Batin, kata Datuk TJ. Kita tak percaya, awak memang handal. Terpulanglah pada Tok Batin, jawab Datuk TJ sambil tersenyum. Datuk TJ bincang sesuatu dengan Bah Lanjut. Kemudian dia naik ke pondok lalu menghampiri TJ. "Ke mana Tok?" tanya TJ. Datuk TJ merenung muka TJ dengan renungan yang sangat tajam. Dia ambil kain selempang lalu turun. TJ terpinga-pinga tak tahu apa yang patut dia lakukan. Akhirnya TJ pun turun ke halaman. TJ renung muka Bah Lanjut. Biarkan dia, kalau dia nak ikut siap, kata Datuk TJ pada Bah Lanjut. Fahamlah TJ bahawa mereka nak jejak lembaga hitam yang berbulu tebal tu. Sebelum tengah hari, diorang dah berangkap menuju ke gua tempat lembaga hitam tu menghilangkan diri. Sampai je dekat depan pintu gua, Datuk TJ dengan Bah Lanjut terus duduk dekat situ guys. TJ menyapu peluh di muka dengan tapak tangan. Masa TJ menoleh ke kiri, dia nampak Datuk dia dah duduk bersila sambil membentangkan kain hitam atas tanah. Mulutnya terkumat-kamit membaca sesuatu. Datuk TJ bangun dan berjalan di depan pintu gua tu 3 kali guys. "Kita masuk," kata Datuk TJ sambil menjeling ke muka Bah Lanjut. TJ nampak muka Bah Lanjut agak cemas. Ini kerja mati. Datuk TJ macam tahu apa yang bergolak dalam hati TJ. Dia rapat dekat TJ lalu menjentik telinga dia. "Kau jangan banyak kerana." Cukup lembut nada suara Datuk dia, tapi mempunyai kesan yang amat pahit bagi diri TJ. "Sediakan mancis," Datuk TJ beritahu Bah Lanjut lalu menyerahkan segumpal kain buruk pada TJ. Datuk TJ melangkah masuk ke dalam gua. Bah Lanjut dan TJ ikut dari belakang guys. Memang susah berjalan dalam gua yang agak gelap tu. Akhirnya diorang sampai di satu kawasan lapang. Kiri kanan kawasan tu berdinding batu pejal. Di sudut sebelah kanan terdapat satu lagi lubang gua yang lain. Kita berada betul-betul di tengah antara dua gunung, beritahu Datuk TJ pada TJ. Bah Lanjut angguk kepala. Dari kawasan lapang tu, TJ dapat melihat awan dan langit guys. Sekiranya hujan, diorang mesti basah kalau masuk ke dalam perut gua tu. Menurut Datuk TJ, keadaan seperti tu memang terdapat dalam kebanyakan gua di Malaysia. Tiba-tiba, diorang terdengar bunyi sesuatu. TJ pun merenung ke atas. Terdapat seekor ular hitam menyusup perlahan-lahan pada akar-akar kayu yang berjuntaian di lurah gunung tu. Ular tu terus bergerak dan berpaut pada sebatang pokok kecil yang tumbuh di tepi lurah. "Pedulikan," kata Datuk TJ bila nampak air muka TJ berubah. Serentak dengan tu, diorang terdengar bunyi orang berjalan di dalam lubang gua sebelah kanan guys. Datuk TJ suruh diorang berdua menyorok dekat celah-celah batu besar. Bunyi tu makin lama makin jelas. Akhirnya terpacak 3 makhluk ganjil yang berbulu tebal di kawasan lapang tu guys. Makhluk ganjil tu duduk di situ sambil memakan daun-daun kayu yang dibawanya. Gerak-geri makhluk ganjil tu tidak banyak bezanya dengan manusia. Sama ada cara dia duduk dan mematahkan dahan-dahan kayu yang berpucuk hijau tu. Tingginya lebih kurang 2.5 meter, kira-kira 8 kaki. Bila berjalan agak membongkok sedikit ke depan. Wajahnya hampir menyerupai orang hutan.
Suaranya macam suara monyet. Ketiga-tiga makhluk ganjil tu terus baring di kawasan lapang. Datuk TJ terus menjerit dengan sekuat hati dan melompat ke kawasan lapang dituruti oleh Bah Lanjut guys. Makhluk ganjil berbulu tebal tu segera bangun, bersedia untuk menerkam ke arah Datuk TJ dan Bah Lanjut. Datuk TJ bertafakur sejenak sambil membaca sesuatu. Salah seekor daripada makhluk ganjil tu bergerak ke belakang dan mengambil seketul batu besar. Batu tu dihumbankan ke arah Datuk TJ. Cepat-cepat dia mengelak guys. Ini bukan syaitan atau penunggu hutan. Binatang ni sesat ke sini, kata Datuk TJ dekat TJ yang secara tiba-tiba menghampirinya. Bah Lanjut termenung sejenak. Dia kelihatan serba salah guys. Apa yang harus kita buat? Tanya Bah Lanjut. Kita halau saja dari sini, jawab Datuk TJ sambil minta mancis dari Bah Lanjut. Datuk TJ pun memerintahkan TJ membakar kain buruk yang dibawa. Perintah Datuk TJ tu segera TJ laksanakan. Bila melihat api, makhluk ganjil tu menjerit sambil menutup matanya dengan tangan yang berbulu tebal tu guys. Makhluk ganjil tu takut pada api dan tidak tahan dengan asap dari kain yang dibakar. Makhluk ganjil tu pun lari masuk ke dalam perut gua. Bila TJ tengok ke atas, terdapat berpuluh-puluh ekor monyet bergayut di akar yang berjuntaian di cerun gunung tu guys. Dia akan meninggalkan tempat ni terus, Datuk TJ beritahu Bah Lanjut selepas melihat sesuatu dari kain hitam yang digenggamnya. Tapi makhluk ganjil tu akan datang juga ke sini untuk membalas dendam, sambung Datuk TJ sambil mengajak TJ dan Bah Lanjut keluar dari tengah kawasan gua tersebut. Sejak dari peristiwa tu, kawasan perkampungan orang asli di Kampung Raja, Cameron Highland tidak lagi diganggu makhluk tersebut. Bila diorang balik ke Batu 16, Bah Lanjut menyatakan hasratnya untuk menganut agama Islam. Bah Lanjut kagum setiap kali Datuk TJ berhadapan dengan musuh, selalu dia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Hasrat Bah Lanjut tu tidak dihampakan oleh Datuk TJ. Bah Lanjut dibawa ke Tapah untuk menemui penghulu dan penghulu tu terus menghubungi Jabatan Agama Islam Perak. Seminggu kemudian, Bah Lanjut berjaya membuat sebahagian besar daripada anak buahnya menganut agama Islam guys. 2 hari sebelum meninggalkan kampung orang asli di Batu 16 tu, Datuk TJ telah didatangi oleh seorang pemuda orang asli yang mendakwa datang dari Pahang. Pemuda tu memberitahu beberapa orang pemburu telah terjumpa 8 kaki binatang yang menyerupai tapak kaki manusia di Kuala Teris dekat Lancang di Pahang. Setelah berunding agak lama dengan pemuda tu, Datuk TJ bersetuju pergi ke Kuala Teris ikut jalan hutan dengan 1 hari perjalanan. Akhirnya mereka sampai ke Kuala Teris dan Datuk TJ terus menyiasat tapak kaki makhluk ganjil menyerupai tapak kaki manusia tu. Cukup besar dan panjang bentuknya. Binatang ni kami halau dari Kampung Raja, usah bimbang. Tetapi orang-orang di sini mesti berjaga. Makhluk ganjil tu cukup suka pada anak dara. Dia boleh bawa anak dara lari ke dalam hutan. Datuk TJ beritahu beberapa orang penduduk Lancang yang bertanya tentang makhluk ganjil tu. Menurut Datuk TJ, makhluk ganjil tu akan datang lagi ke kawasan Cameron Highlands kerana kawasan tersebut sesuai dengan makhluk ganjil tu yang mahukan tempat yang dingin. Datuk TJ yakin binatang tu datang dari banjaran gunung Himalaya di Nepal dan berpecah dengan kumpulannya ketika berlaku ribut salji di kawasan tersebut. Dan binatang ganjil tu sesat ke dalam hutan besar di Pahang. Dari Lancang, Datuk TJ terus ke Jerantuk berjumpa dengan Dukun Nong. 2 minggu TJ dengan Datuk dia menginap di rumah Dukun Nong. Masa di rumah Dukun Nong, Datuk TJ dijemput oleh seorang lelaki ke Cameron Highland lagi sekali untuk mencari seorang saudagar sutera dari Thailand berbangsa Amerika yang didapati hilang guys ketika berjalan mengambil angin di kawasan sebuah banglo. Datuk TJ mencari saudagar tu bersama dengan pasukan keselamatan. Seluruh hutan di puncak Cameron Highland telah dijelajahi tetapi saudagar yang hilang tu tak jumpa juga. Akhirnya Datuk TJ buat keputusan. Dia ajak TJ pergi ke kawasan gua tempat diorang jumpa makhluk ganjil tu dulu dengan ditemani oleh beberapa orang anggota polis. Dekat situ Datuk TJ hanya jumpa beberapa pokok besar yang dah patah dan beberapa carikan kain yang dipercayai kepunyaan saudagar tersebut. Datuk TJ yakin saudagar tu dah ditawan oleh makhluk ganjil tersebut. Pendapat Datuk TJ tu tak diterima oleh pasukan polis dan Datuk TJ tak mahu lagi ikut dalam usaha pencarian tu. Ternyata akhirnya usaha polis tak mendapatkan sebarang hasil. Mereka terus membatalkan rancangan untuk mencari saudagar sutera dari Thailand tu. Kehilangan saudagar tu terus menjadi tanda tanya sehingga hari ini. Kejadian tu berlaku dalam tahun 60-an. Selepas tu TJ dengan Datuk dia lagi sekali pergi ke rumah Dukun Nong dan menceritakan pengalamannya ketika mencari saudagar yang hilang tu. Dukun Nong setuju dengan pendapat Datuk TJ. Menurut firasat Dukun Nong, saudagar sutera tu memang ditawan makhluk ganjil sebagai membalas dendam terhadap orang yang mengganggu kawasan persembunyiannya. Dalam pertemuan tu, Dukun Nong memberitahu Datuk TJ, makhluk ganjil tu masih berkeliaran dalam hutan negeri Pahang. Tempat persinggahan yang paling disukainya ialah di sekitar kawasan sejuk. Tetapi Dukun Nong cukup yakin binatang tu akan berusaha sedaya upaya melarikan dirinya dari bertemu dengan
manusia, kecuali kalau dah tak boleh dielak. Dengan dukun Nong, Datuk TJ mendalami ilmu-ilmu kebatinan. Walau bagaimanapun, sejak kehilangan saudagar sutera dari Thailand yang berbangsa Amerika tu, cerita mengenai makhluk ganjil tu dah tak didengari lagi. Pengalaman-pengalaman yang dikutip semasa mengikut Datuk dia di Cameron Highland tu menjadi bahan yang cukup menarik untuk diceritakan pada nenek TJ. Dan nenek TJ hanya ketawa mendengar keistimewaan yang dimiliki oleh suaminya tu. Tapi nenek TJ memang tak mengharapkan salah seorang dari cucunya ikut jejak langkah suaminya. Menurut nenek TJ, kerja yang dilakukan oleh suaminya tu adalah kerja yang berat dan susah. Bukan senang diikuti oleh anak cucunya yang akan hidup dalam dunia yang serba maju ni. Engkau jangan ikut macam datuk kau, kata nenek TJ sambil merenung muka Datuk TJ yang duduk di sisinya. Datuk TJ merenung ke arah pintu jalan. Ada motosikal masuk kemari ni. Datuk TJ segera bangun. Sebelum melangkah, dia merenung muka nenek TJ sambil berkata, kenapa cucu kita tak boleh ikut macam kita? Susah macam mana? Balas Datuk TJ. Mengamalkan ilmu yang awak tuntut bukannya mudah. Mesti menjauhkan diri dari semua perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi awak fikir cuma kita tak boleh buat semuanya tu? Saya rasa tak mudah mereka boleh membuatnya. Tak boleh menipu, berjudi, jahat dengan perempuan, terpisah dari dunia kehidupan zaman ni. Mana ada anak cucu kita bila dah ke bandar boleh menjauhkan diri dari perkara begitu. Sembahyang 5 waktu belum tentu mereka tunaikan dengan sempurna. Nenek TJ memberikan pendapatnya dalam hal tu. Motosikal Honda 50cc berhenti di kaki tangga. 2 orang lelaki berdiri di tengah halaman. Lelaki yang memakai songkok hitam menyandang senapang kampung berlaras satu tu TJ kenal. Mat PE namanya. Orang kampung Dendang dan ada pertalian keluarga dengan Datuk TJ. Dia adalah anggota pengawal kampung yang dikenali pada masa tu dengan nama AP. Kemudian ditukar kepada Home Guard. Dia dah bunuh 5 anggota komunis di tanah 400 yang sekarang telah dijadikan tanah rancangan dengan nama Bukit Kota, kira-kira 8 km dari Pekan Beruas, terletak di jalan menghala ke Bandar Parit. Mat PE kawan karib Tok Janggut yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Sungai Rokan dekat Padang Gajah, Taiping. Mat PE dah pun meninggal dunia. Anak cucunya masih ada lagi di kampung Beruas. Apa hajatnya? Tanya Datuk TJ pada Mat PE. Mat PE memperkenalkan kawannya pada Datuk TJ. Orang Tanjung Tualang, bertugas sebagai kerani di sebuah perusahaan lombong biji timah di tempatnya. Orang tu namanya Kulup Maidin dan lebih dikenali dengan nama Din Kerani di tempatnya. Datuk TJ pun mempersilakan kedua orang kawannya tu naik ke rumahnya. Nenek TJ pun membuatkan kopi. Tidak sampai 5 minit, Nenek TJ pun menghidangkan kopi panas dan ubi keledek rebus pada mereka guys. TJ pun tumpang sama. Dari percakapan mereka, TJ dapat tahu yang Din Kerani minta pertolongan dari datuk dia untuk mencegah kejadian pukau yang kian menjadi-jadi di tempatnya. Malah kegiatan pukau tu dah melarat ke beberapa kampung lain di sekitar Batu Gajah. Perkara yang betul-betul saya kesalkan ialah kumpulan pukau tu curi harta benda orang-orang kita yang susah. Din Kerani beritahu Datuk TJ. Dia cakap rumah pengurusnya juga dah dimasuki oleh pencuri dengan menggunakan ilmu pukau yang melakukan kegiatannya dalam seminggu sekali dan masanya tak menentu. Habis apa yang patut saya buat? Soal Datuk TJ. Begini, saya tak mengharapkan sesuatu yang besar. Kalau dapat pihak awak menghalang kejadian itu dari berlaku di tempat kami, dah cukup. Susah tu, lagipun saya ni bukannya pandai sangat dan saya belum pun sampai seminggu berada di rumah. Dia minta tolong, takkan tak boleh cuba, kata Mat PE. TJ tengok muka datuk dia tak begitu gembira. Dia termenung panjang. Begini je, awak balik dulu, esok atau lusa saya akan datang, kata Datuk TJ. Din Kerani tersenyum. Mat PE terus menghirup air kopi kemudian menjamah ubi keledek rebus. Tinggalkan alamat rumah awak pada saya, kata Datuk TJ pada Din Kerani. Mat PE segera mengeluarkan pensel dari poket bajunya dan suruh TJ cari kertas. Bila kertas TJ serahkan kepada Mat PE, dengan tenang dia bersuara, kau lukiskan rajah rumah kau, jadi senang dia mencarinya. Betul juga, Din Kerani ambil kertas dan pensel dari Mat PE. Dia melukiskan rajah nak masuk ke rumahnya. Bila selesai, kertas tu dia serahkan pada Datuk TJ. Datuk TJ menatap kertas tu agak lama juga. Dia menggaru pipi kirinya yang berparut. Telatah Datuk TJ diperhatikan dengan teliti oleh Mat PE dan Din Kerani dengan tenang. Ada pokok tak sebelum masuk ke rumah awak? Soal Datuk TJ. Ada, awak turun dekat sekolah, sebelah kanan jalan ada pokok pau. Ikut jalan tanah merah tu ke darat. Hujung jalan tu rumah saya. Din Kerani bagi penerangan. Datuk TJ angguk kepala tanda faham. Bila semuanya dah selesai, mereka pun pulang. Datuk TJ mengiringi mereka hingga ke muka jalan. Masa perjalanan tu, Mat PE tolak motosikal dan Din Kerani terus bercakap dengan Datuk TJ. Entah apa yang mereka cakapkan, TJ sendiri pun tak tahu. Malam tu, selepas menunaikan sembahyang isyak, Datuk TJ duduk bersendirian di anjung rumah sambil melukis rajah-rajah di atas sekeping kertas guys. Dia panggil TJ. Dia suruh TJ melihat dia melukis rajah dan menulis perkataan dengan tulisan Jawi. TJ
akur dengan permintaannya. Hari yang baik kita bertolak petang Rabu. Tak ada bahaya yang kita akan perolehi. Kalau pergi Khamis, perjalanan bahaya, kita akan kerugian. Datuk TJ beritahu TJ sambil bagi petua macam mana memilih hari yang bertuah dalam setiap perjalanan. Lepas tu, Datuk TJ membaca sesuatu sambil memeluk tubuh. Dia minta nenek TJ sediakan bara atas tempat bara. Barang yang diminta pun tiba. Datuk TJ menaburkan kemenyan atas bara. Asap kemenyan penuh di ruang anjung. Datuk TJ tolak tempat bara ke tepi. Dia sandarkan badan ke dinding. Kalau tak kerana PE, saya memang berat hati nak pergi ke Tanjung Tualang, rungut Datuk TJ. Nenek TJ mendengar apa yang dicakapkan oleh Datuk TJ tu. Kenapa pula? Saya dah malas dengan kerja ni. Orang minta tolong, mestilah ditolong. Saya faham. Tapi Datuk TJ tak meneruskan kata-kata tu. Dia bangun lalu pergi ke ruang tengah. Perasaan Datuk TJ malam tu, TJ tengok tak tenteram guys. TJ tak tahu apa yang bergolak dalam dada Datuk dia. Timbul rasa kasihan dalam hati TJ. Kenapa Datuk dia mesti menyusahkan diri sendiri untuk menolong orang lain? Tanpa TJ sedar, Datuk dia dah turun ke tanah malam tu. Kemudian dia naik ke rumah dan duduk kembali di ruang tengah. Datuk TJ termenung panjang dekat situ guys. Kenapa Tok? Tanya TJ. Datuk TJ renung muka TJ. Perkara ni berat, jawabnya. Sebab orang yang kita cari ni bukan sebarangan orang. Dia menggunakan tengkorak manusia untuk kerja pukaunya, kata Datuk TJ. Walau bagaimanapun kita mesti tolong orang ni, kata Datuk TJ sambil mengepalkan penumbuknya. TJ tersenyum dan Datuk dia terus masuk ke dalam bilik tidur. Sebelum memulakan tugasnya, Datuk TJ lebih suka meninjau keadaan tempat tu dulu. Ini memang dah jadi satu kebiasaan yang mesti dilakukannya. 2 hari berada di rumah Din Kerani, seluruh kawasan kampung tu dah dijelajahi. Datuk TJ dah pilih kawasan hutan mana yang harus dia lalui pada setiap pagi untuk mandi embun. Hampir separuh dari penduduk kampung tu dah bercakap dengan dia ketika berjemaah di surau. Menurut Datuk TJ, hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan kerjasama orang ramai. Tanpa kerjasama, kejayaan agak susah diperolehi. Masuk malam ketiga bermalam di rumah Din Kerani. Sebuah rumah telah dipukau. Habis harta benda tuan rumah tu dilarikan. Dan esoknya Datuk TJ meninjau kawasan rumah tu. Dia hanya jumpa sekeping daun dedap kering yang diselitkan oleh kumpulan pukau pada tiang seri rumah tu. Datuk TJ ambil daun tu. Dia minta Din Kerani mendirikan satu pondok khas untuknya. Alasan Datuk TJ memerlukan pondok tu ialah untuk memudahkan bagi dirinya menjalankan kerja membenteras kejadian pukau tu. Permintaan Datuk TJ ditunaikan. Dengan kerjasama orang kampung, sebuah pondok didirikan tidak beberapa jauh dari rumah Din Kerani. Kumpulan pukau ni diketuai oleh orang yang banyak ilmu batinnya, kata Datuk TJ pada Din Kerani pada satu senja. Datuk TJ berazam untuk menewaskan kepandaian ketuanya sebelum kumpulan tu dihancurkan. Pada malam keempat, Datuk TJ dah bersedia. Dia memakai seluar hitam, baju hitam dan bertanjak hitam dengan kain selempang berwarna merah terpampang di dada. Datuk TJ duduk bersila sambil kedua lengannya diletakkan atas kepala lutut. Dia menghadap selai kain putih yang diletakkan di dinding. Dia suruh TJ letak kemenyan dalam tempat bara yang ada dekat depan dia. Dalam masa tak sampai 5 minit, ruang pondok dipenuhi dengan bau dan asap kemenyan, macam bau bangkai. Orang ni menggunakan tengkorak manusia yang mati dibunuh. Tengkorak tu dah disalaikan ke api hingga mengecut jadi sebesar putik kelapa. Datuk TJ beritahu TJ. TJ angguk kepala. TJ tengok kain putih tu bergerak-gerak dan ada bayangan manusia dekat situ guys. TJ perhatikan kain putih tu dengan penuh minat. Memang ada wajah manusia yang bermisai, hidungnya pesek, mempunyai sepasang mata yang tajam. Orangnya kelihatan seperti orang berbudi bahasa dan dahinya cukup luas. Tingginya lebih kurang 5 kaki. Dah jangan tengok, kata Datuk TJ sambil padamkan bara api dekat tapak tangannya. TJ tengok tangan Datuk dia tak ada apa-apa, tapi muka Datuk dia berpeluh-peluh halus. Orang ni dari sebuah kampung dekat Kampung Gajah, Teluk Ansun. Sekarang dah jadi Teluk Intan. Dulu menjadi SC, kata Datuk TJ lagi sambil buka kain putih yang tergantung dekat dinding. Kain tu dilipatnya, kemudian dimasukkan ke dalam beg kertas. Minggu depan dia akan datang ke sini. Kalau tak silap kali ni mereka akan pukau rumah ketua kampung, kata Datuk TJ lagi. Datuk TJ melahirkan rasa bimbangnya untuk berhadapan dengan ketua kumpulan pukau tu. Menurutnya, kalau silap langkah, dia akan menanggung malu yang cukup besar. Tak ada jalan lain. Datuk TJ terpaksa menghubungi isterinya, orang Bunian, dengan perantaran kuasa gaib. Datuk TJ memejamkan matanya. Dalam sekelip mata, TJ tengok dekat tapak tangannya ada 2 biji limau nipis dan sebilah keris pendek. Kita akan menolong orang di sini, kata Datuk TJ dengan nada suara yang cukup gembira dekat TJ. Dia bangun dan berjalan dalam ruang pondok. Ketua pukau ni memang handal orangnya. Dekat selimut riba, dia meletakkan satu keluarga di tengah padang dan tidak mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tu. Tambah Datuk TJ lagi. Kenapa jadi macam tu Tok? Dia nak uji kehandalan tuan rumah tu yang cuba menghalang kerjanya. Tuan rumah tu kononnya bersedia menangkap ketua pukau tu dan meminta bayaran yang tinggi pada kerjanya tu. Berita tu sampai ke telinganya dan dia menguji, siapa yang handal dalam hal ni Tok? Tentulah ketua pukau tu. Kalau tidak, masakan dia mahu memalukan tuan rumah tu,
kata Datuk TJ dekat TJ. Malam yang dinantikan pun tiba. Sebuah kereta jenis Morris Minor berhenti di tepi jalan dekat sekolah Tanjung Tualang. Dari kereta tu keluar 3 orang lelaki menuju ke rumah ketua kampung. Jam ketika itu dah pukul 2 pagi. TJ dengan datuk dia memerhati gerak-geri 3 orang lelaki tu dengan penuh minat. Sampai di rumah ketua kampung, ketiga-tiga lelaki tu keliling rumah ketua kampung sebanyak 7 kali guys. Kemudian mereka meletakkan tengkorak kecil di pangkal tiang seri. Lelaki yang berbadan kurus terus memuja tengkorak kecil tu yang bertukar warna dari putih kepada warna kehitam-hitaman. Lepas tu dia bakar kemenyan dengan api rokok. Asap kemenyan tu diasapkan pada tengkorak. Tengkorak di kepala tiang seri kelihatan berbuih-buih dan bergerak-gerak guys. Serentak dengan tu seluruh kawasan berbau busuk kemudian berbau wangi. TJ terasa kelopak mata dia cukup berat. Pukaunya dah menjadi, bisik Datuk TJ pada TJ sambil meletakkan kedua tangannya ke muka TJ. TJ terasa segar dan rasa mengantuk pun terus hilang. Okay guys, sampai sini video untuk hari ni. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Jap. Mana yang belum subscribe tu, please subscribe guys. Adiosa.